ini sama-sama kita menyambut Maulid Rasul, kita mendengar sedikit banyak ilmu yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Idris atau dikenal dengan Al-Fadhil, ya. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Idris Muharram. Jadi beritanya saya tak tahu, mungkin Ustaz akan ceritakan sedikit banyak, insyaAllah. Selamanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa usallimu ala habibina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa
jejak kakinya di tanah, melainkan selepas dibacakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Indonesia, perayaan Maulid Rasul disambut dengan begitu meriah. Berbulan-bulan lamanya mereka merayakan majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak kurang di tempat kita semenjak ini beberapa tahun kebelakangan ini kita melihat masyarakat tidak lagi merayakan Maulid Rasul hanya di bulan Rabiul Awal. Bahkan diadakan majlis Maulid Rasul setiap bulan kita melihat. Bahkan setiap minggu kita melihat majlis ini diadakan. Kalau dulu mungkin orang ambil tarikh 12 Rabiul Awal untuk mengadakan majlis Maulid Rasul, tetapi hari ini tidak. Setiap hari di bulan Rabiul Awal ini masing-masing mereka mengadakan majlis memperingati dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Maulid Rasul ini, hari memiladi baginda sallallahu alaihi wasallam ini, merupakan hari yang besar, merupakan hari yang menjadi keperluan kita. Tetapi keperluan kita untuk meraihkan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah hanya pada bulan Rabiul Awal setahun sekali. Bahkan hari ini, kalau kita lihat dengan mata hati kita lebih dalam, kita akan melihat bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menurunkan syariat melalui lisan yang mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita melihat syariat Islam ini, maka di situ kita melihat ia adalah syariat itu, melainkan semata-mata syariat itu juga adalah untuk memperingati baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana syariat Islam dengan Rasulullah tidak pernah berpisah. Bila disebut syariat, maka di situlah Rasulullah. Bila disebut Islam, di situlah amalnya Rasulullah. Maka hari ini, bila mana di kalangan kita ada melakukan sesuatu perkara amal ibadah, maka mereka akan bertanya, adakah perbuatan ini dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Sekiranya tiada pernah dilakukan oleh baginda, sebahagian masyarakat menghukumkan ia perkara yang baharu, ia perkara yang bid'ah dan sebagainya. Malam ini bukan kita nak bahas bid'ah atau tidak bid'ah, tetapi kita hendak menceritakan bahawasanya syariat Islam itu dengan Rasulullah tidak pernah berpisah. Hakikatnya bila mana kita solat, di situ kita sedang memperingati Rasulullah. Kita puasa, kita sedang memperingati Rasulullah. Kita berzikir, kita sedang memperingati Rasulullah. Kerana ini amalan Rasulullah. Kita beristighfar, kita sedang memperingati Rasulullah. Kerana istighfar ini adalah amalan Rasulullah. Kita berdakwah, maka di situ sebenarnya kita sedang mengingati Rasulullah. Kerana Rasulullah adalah satu orang Nabi yang begitu teguh, begitu tekun menjalankan dakwah, menyebarkan dakwah tauhid kepada manusia. Maka di situ secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberi kemuliaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka malamnya kita, bila mana kita mengamalkan syariat, kita terlupa di sebalik syariat itu adalah Rasulullah. Kerana yang dikatakan syariat itu apa?
apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diungkapkan oleh Rasulullah, dan apa yang diakurkan oleh Rasulullah, itu semua dikatakan syariat. Sebenarnya kita menyambut memperingati Rasul bukan bulan Rabiul Awal, tetapi kita memperingati Rasul setiap hari, setiap amal syariat. Kerana Allah tidak izinkan, bahkan Allah murka bagi mereka yang ada sesaat masanya lalai ataupun lupa kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya senantiasa bersolawat ke atas Nabi, senantiasa memperingati Nabi. Bila kata senantiasa itu, sentiasa tidak ada waktu terhad. Allah bersama dengan malaikat. Malaikat bukan sikit. Setiap kita ada Allah wakilkan 2 orang malaikat. Dan malaikat dinyatakan tidaklah 4 jari di langit sana, malaikat di sana ada malaikat. Penuh dengan malaikat. Dari langit pertama pergi ke langit kedua, 500 tahun perjalanan, penuh dengan malaikat. Dan Allah akan mencipta setiap hari 70,000 orang malaikat baru. Ia akan bertawaf ke Baitullahil Ma'mur. Selepas itu besok dijadikan yang lain pula akan bertawaf Baitullah. Malaikat bertawaf di Baitullahil Ma'mur. Malaikat begitu ramai yang menjalankan urusan-urusan Tuhan. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya yang begitu ramai kesemuanya, tidak ada kecuali yusalluna 'alan nabi, sentiasa bersolawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila salawat, kena faham, bila salawat disandarkan kepada Allah, bukan bermakna Allah membaca salawat. Bila salawat disandarkan kepada malaikat, bukan bermakna malaikat membaca salawat. Ada 3 perkara perlu dipaham. Jikalau salawat itu disandarkan kepada Allah, maknanya Allah menurunkan rahmat. Sesungguhnya Allah itu sentiasa menurunkan rahmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat bila mana disandarkan kepada malaikat, maknanya malaikat senantiasa memohon keampunan, istighfar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bila disandarkan salawat itu kepada kita, kita berdoa ke atas baginda, kan, supaya Allah Ta'ala memberi kesejahteraan, Allah Ta'ala memberi keselamatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 martabat. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang salawat ke atas aku sekali, Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya 10 kali. Maknanya barang siapa yang berdoakan ke atas diriku, Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat kepadanya 10 kali. Mana orang yang berselawat ke atas Nabi, orang ini senantiasa mendapat rahmat daripada Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu memperingati
wasallam. Maka alhamdulillah masyarakat kita di Malaysia, di Nusantara, antara masyarakat yang banyak mengadakan majlis maulid ataupun masyarakat yang sering bercerita tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi di rumah-rumah perasan, kita pergi di rumah-rumah kita, kalau kita letak kalimah Allah, kita akan rasa kalimah Allah saja tak sempurna. Mesti kena letak tepinya Muhammad. Di masjid-masjid pun ada, mesti Allah tepinya Muhammad. Kita tidak akan membiarkan kalimah Allah itu satu, mesti digantikan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Bagaimana kita sebagai hamba Allah dan umat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita tidak memperingati terhadap kekasih Allah ini. Kekasih Allah yang paling agung, kekasih Allah yang paling mulia, kekasih Allah yang tidak ada tolak tandingan, kekasih Allah yang kerana diciptakan langit dan bumi. Maka sama-sama kita berselawat ke atas Nabi SAW. Siapa boleh ikut saya? Saya nak selawat 3 kali. Selawat Al-Fatih. Mudah-mudahan selawat ini Allah membukakan hati kita, Allah membukakan jiwa rohani kita, dan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan segala masalah-masalah kita. Yang penting selawat ini akan mendapat limpahan cinta, limpahan kasih daripada Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman kita tidak sempurna tuan-tuan, ayat dan boleh. Kalau di hati kita tidak ada perasaan cinta pada Nabi, iman kita tidak akan sempurna. Kalau di hati kita tidak ada perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah ingin kita ini, umatnya ini mesti mencintai Nabi. Kalau kamu tidak mencintai Nabi, maka seolah-olah kamu tidak mencintai diriku. Kerana diriku dengan diri Nabi, kekasihku ini tidak pernah berpisah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Di dalam Al-Quran sering Allah gantikan Allah dengan Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Janganlah kamu derhaka kepada Allah dan Rasul. Sentiasa digandingkan. Bermakna kalau kamu mentaati Allah, kamu mentaati Rasul. Kalau kamu mentaati Rasul, kamu mentaati Allah. Kalau kamu mendurhakai Rasul, kamu mendurhakai Allah. Kalau kamu menolak Rasul, kamu menolak Allah Subhanahu wa taala. Antara itu Allah dengan Nabi tidak pernah berpisah. Maka sebelum itu kita lanjutkan bicara, kita sama-sama salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi
Satu ketika mana Nabi Adam alaihissalam dijampak oleh Allah ke atas muka bumi atas kesalahan yang beliau lakukan. Kita sedia maklum akan cerita. Maka Nabi Adam merupakan kekasih Allah dan dia merasa kesal di atas kesalahan yang dia lakukan. Antara itu dia memohon istighfar dengan Allah. Memohon istighfar berkali-kali. Kata ulama menyebut Nabi Adam alaihissalam memohon istighfar dengan Allah sebanyak selama 40 tahun. Hingga beliau menangis, air matanya keluar menjadi anak sungai. Yang lama beliau menangis, baginda menangis hingga air matanya menjadi laut. Begitu banyak tangisan yang dikeluarkan menyesali di atas kesalahan. Maka selepas 40 hari beliau 40 tahun beliau bertaubat kepada Allah. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beliau berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mohon taubat denganmu. Aku mohon Kau mengampuni segala dosaku dengan barakah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam alaihissalam, di manakah kamu mengenal Muhammad? Maka Nabi Adam alaihissalam berkata, sesungguhnya ketika mana aku berada di dalam syurga dahulu, aku melihat sesungguhnya di dinding-dinding syurga itu terpahat nama Muhammad, yang mana Muhammad diletakkan di samping namamu. Aku mengerti sesungguhnya dia ini bukan manusia biasa, dia ini bukan ciptaanmu yang biasa. Maka antara itu aku memohon dengan barakahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Kau ampunkan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa Nabi Adam alaihissalam dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya yang dikasihi oleh Allah. Bila kita menyebut tentang Rasul, hari ini sejauh mana pengenalan kita kepada Rasul? Sebagaimana pepatah mengatakan, jikalau tidak kenal bagaimana ingin tercipta. Sejauh mana pengenalan? Dalam 2-3 minggu lepas, anak-anak pelajar kami diberi satu tugas. Tugasnya apa? Tugasnya pergi ke KLCC. Orang sini biasa sampai KLCC. Pernah sampai KLCC dengan cuti. KLCC ni orangnya ramai, penuh dengan manusia. Maka dihantar mereka berjumpa dengan anak-anak muda, orang tua yang berada di KLCC ketika itu, dan bertanyakan kepada mereka, sejauh mana pengenalan kamu terhadap Rasulullah. Maka ramai di kalangan anak-anak kita orang Melayu tak mampu nak menceritakan, tak mampu nak menjawab persoalan itu. Dan ada anak-anak kita bila dia bertanyakan soalan ini kepada masyarakat yang ketika itu berada di KLCC, ada yang diusir, ada yang halau dan sebagainya. Seolah-olah mereka ini tiada ikatan dengan Rasulullah. Seolah-olah mereka hanya mengenal Rasulullah ini salah seorang Nabi. Sekadar itu sahaja pengenalan. Mungkin paling lekeh pun mereka akan berkata Nabi Muhammad itu adalah khatamun Nabi, Nabi yang terakhir. Sekadar itu. Ataupun kalau dia belajar sekolah gagah, dia kata
di sekolah baik, tidak diberi pendedahan. Hingga mereka mengenal Nabi sepadan itu. Maka sepadan itu punya pengenalan tidak akan membuahkan rasa cinta. Kerana Allah menuntut kita mencintai Nabi. Rasulullah telah meletakkan syarat kepada sahabat ketika itu dan kepada kita semua. Tidak sempurna iman kamu jikalau kamu tidak mencintai aku lebih daripada ahli keluarga kamu, anak istri kamu, harta kamu dan segala-galanya. Iman kamu tidak sempurna. Maka Allah menuntut kita, Nabi menuntut kita mencintai dirinya. Kerana mencintai diri Rasulullah hakikatnya sedang mencintai Allah. Memuji Rasulullah hakikatnya kita sedang memuji Allah. Bila kita beli sebuah handphone, iPhone 7 Plus, orang kata canggih teknologi, kita pun puji handphone ini, teknologi ini. Hakikatnya, secara hakikatnya bila mana kita memuji barang ciptaan ini, kita sedang memuji pencipta. Orang yang mula-mula membuat. Maka begitu juga apabila kita mencintai Rasulullah, hakikatnya kita mencintai Allah. Maka kita dituntut untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ramai yang mendalami penceritaan tentang Rasulullah, hingga mereka menganggap Rasulullah ini manusia biasa macam kita, ataupun dia kata Rasulullah ini macam nabi-nabi yang lain, ataupun Rasulullah ni manusia yang diberikan wahyu. Sekadar itu. Hingga mulut merasa berat ingin memuji Nabi. Mulut merasa berat untuk mengukirkan kata-kata indah kepada Nabi. Takut-takut syirik, takut-takut dosa. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berkali-kali memuji baginda. Dalam Al-Quran Allah berkali-kali memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan sekadar itu, Allah menggunakan namanya, meletakkan namanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad seorang yang mempunyai akhlak yang terpuji. Nabi Musa alaihissalam ketika mana berdoa, dia kata Rabbi syrah li sadri, ya Allah terangkanlah bagiku dalilku. Tetapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami sudah membukakan kepada kamu dada-dada kamu, mencurahkan kepada kamu dada-dada kamu wahai Muhammad. Allah kata, Allah melakukan sendiri kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad meminta daripada Allah. Ini adalah satu kepujian yang luar biasa. Maka lantaran itu para ayah yang dikasihi oleh Allah, sama-samalah kita berusaha untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Rasul. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam ini saya nak sentuh satu je. Ceramah-ceramah mungkin oleh Rasul banyak kita dengar di YouTube, Facebook. Tapi satu benda penting yang perlu difahami tentang Rasulullah,
Rasulullah adalah kunci kepada rukun iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kunci untuk kamu sampai keimanan kepada Allah yang benar. Bermakna kita tidak akan mencapai keimanan yang benar selagi mana kita tidak melalui kuncinya baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah pintu kepada ketauhidan. Rasulullah adalah pintu untuk kita berjalan menuju kepada Allah. Sesiapa yang ingin berjalan menuju kepada Allah, ingin mencapai ma'rifat ataupun pengenalan yang benar kepada Allah, tetapi dia tidak menggunakan pintu Rasulullah, maka ajak baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan olehmu ya Muhammad kepada kaum kamu, kepada umat kamu, in kuntum tuhibbunallah, kalau mereka ingin mencapai kecintaan Allah, mereka ingin memperolehi kecintaan Allah, mereka ingin memperolehi ridha Allah, maka syaratnya fattabi'uni, adalah mereka itu mengikut aku, mengikut Nabi. Apabila mereka boleh mengikut kamu ya Muhammad, apa yang aku akan anugerahkan bihukumullah, Allah Ta'ala akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Maka lantaran itu Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan dalam kitabnya Faridatul Faraid bahwasanya kunci rukun iman adalah ma'rifatul Rasul. Kunci rukun iman adalah mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam. Kunci rukun iman adalah beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu pengajian tauhid di zaman dahulu, pengajian yang tidak pernah memisahkan antara perbahasan Rasulullah dengan perbahasan Allah. Ini kalau kita mengaji tauhid, kita pisahkan cerita tauhid suku, cerita Rasulullah asing. Tapi orang dulu tidak, dia sekalikan. Kerana yang mengenal Allah itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu saya akan satu sikit cerita tentang Rasulullah supaya kita kenal kehebatan Rasulullah, hingga datang hati kita keagungan terhadap Rasulullah. Apa kita nak pelik? Kita nak mengagungkan orang yang Allah telah agungkan. Kita nak memuji orang yang Allah telah puji. Kita nak mentazimkan orang yang Allah sendiri mentazimkan dirinya. Di sebuah hadis Allah berfirman, hadis kursi, laulaka ma khalaqtul aflaq. Jikalau bukan kerana engkau ya Muhammad, wahai kekasihku, ma khalaqtul aflaq, aku tidak akan menciptakan planet ini. Aku menciptakan alam ini, aku menciptakan bumi ini, aku menciptakan manusia ini semata-mata kerana kecintaanku kepada engkau. Apabila aku mencintai dirimu, aku menciptakan semua makhluk ini agar makhluk semua ini memuji dirimu, agar semua makhluk ini menyebut namamu. Makhluk menyebut nama Nabi Muhammad. Waktu saya sering sebut kuliah tentang Nabi ini,
cinta pada Nabi, Allah nak Nabi disebut-sebut. Bukan bulan Maulid disebut. Bila mana Allah nak Nabi disebut-sebut, maka Allah telah mensyariatkan syariat-syariat Islam ini akan dengan syariat tadi ada sebutan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, bila nukilkan cuba kita lihat asal. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asal. Kalau asal Syiah, asyhadu anna ada Syiah ada di sini ya. Kalau pergi sana Yaman, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Allah menciptakan dunia ini bulan berputar 24 jam masa berjalan. Maka kalau kita kaji dan kita kira masa kat Malaysia ni pun masa tak sama. Cepat, lambat, seminit. Kan? Kita kat sini sekarang kita malam, Mekah 5 jam ke belakang. Jadi kita tengok waktu yang Allah ciptakan tidak sama, berputar ini kerana supaya azan tadi dapat dilakukan setiap minit. Bahkan setiap saat disebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam dalam launan azan. Dan berapa masjid, kalau kat Malaysia ni berapa masjid ada? Kalau kat dunia ni berapa masjid ada? Jadi berapa juta kali nama Nabi disebut, berapa juta kali orang mendengar nama Nabi ketika azan sahaja. Itu tanda apa? Tanda kepujian. Bila orang sebut nama kita, kita kejap sebut. Itu tanda hormat kita. Allah mensyariatkan azan dengan diletakkan nama dia dengan nama Nabi adalah kerana kebesaran dan keagungan Nabi itu, dan kerana Allah telah meletakkan pentaksiman yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan teruskan. Terus, maka lantaran itu kalau kita perhatikan setiap saat, setiap minit disebutkan nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tak segar, dia katakan. Bukan pada itu saja. Obat nanti disebutkan nama baginda. Maka rukun azan. Tak cukup orang yang ingin memeluk agama Islam mesti mengucap syahadatain, 2 kalimah syahadah. Syahadah kepada Allah, syahadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib. Bukan itu, bahkan dijadikan selawat ke atas Nabi menjadi rukun salat. Jadi pada rukun yang 13, maka wajib dibaca selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Bukan sebadan itu, diwajibkan juga membaca selawat ketika mana doa. Barang siapa yang membaca selawat, membaca doa tapi tidak meletakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan tengok, tidak akan pandang doa tersebut. Maka itu pada hari Jumaat diwajibkan berselawat ke atas Nabi, merupakan salah satu 5 rukun khutbah. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib. Dan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang selawat ke atas baginda itu besar. Panggilan itu besar. Jadi lain itu tanda Rasulullah ini makhluk yang hebat. Maka tanamkan rasa cinta kepada Nabi dengan kita berbanyakkan selawat. Selawat. Kerana bila kita selawat ke atas Nabi, Allah akan memberi cahaya berbatin. Selawat ke atas
Sampai para ulama menyebut Allah menerima selawat ini sama ada ucapan ikhlas, tidak ikhlas, ada wudu, macam mana keadaan sekalipun, riak, takabur, sombong ke, maka tetap Allah Taala akan memberi pahala di atas mereka yang berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar. Saya semalam baca satu kitab. Khazinatul Asrar, khazanah rahsia. Maka dalam kitab ini beliau memberikan satu kisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Surah Al-Mi'raj bertemu dengan satu orang malaikat yang duduk kepadanya, dicabut sayap, dogo maka Nabi bertanya Jibril, wahai Jibril, mengapakah malaikat ini setia lupa? Maka Jibril mengatakan sesungguhnya dia mendapat satu perintah daripada Allah untuk turunnya azab kepada satu kaum, tapi dia terlambat. Jika Allah murka, maka Allah mendegilnya selama 40 tahun, maka diperlakukan sedemikian rupa. Maka Nabi pun bertanya, akan tidak ada jalan untuk bertaubat? Setiap orang, setiap makhluk Allah melakukan kesalahan, pasti ada jalan untuk bertaubat. Tidak lama datanglah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kesalahan malaikat ini dengan hanya mengucapkan 10 kali selawat ke atasnya. Maka disampaikan perintah ini kepada malaikat tersebut, maka malaikat tadi pun berselawat ke atas Nabi. Tak banyak berbuat 10 kali selawat. Maka selepas dia berselawat ke atas Nabi 10 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan dirinya seperti mana asal. Maka malaikat ini yang mempunyai 70.000 muka, dan setiap muka dia ada 70.000 mulut. Setiap mulut ada 70.000 lidah. Setiap lidah bertasbih kepada Allah 70.000 kali. Dan setiap tasbih itu Allah Ta'ala lahirkan satu orang malaikat, dan malaikat itu akan memohon istighfar kepada mereka yang berselawat ke atasnya. Maka hadis ini disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ini nak menunjukkan betapa besar juga ini. Jadi kunci kita nak beriman pada Allah, kita beriman kepada baginda. Kena mencintai baginda, kena kenal dulu, kena kenal, baca sejarah Nabi, baca syama'il Nabi, baca tentang rupa tubuh Nabi. Satu orang manusia yang cantik, walaupun disebutkan di mana Allah menciptakan kecantikan umpama bulan bola ini, 50 kecantikan itu telah diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kecantikan Nabi Yusuf alaihissalam sampai menteri-menteri kepada melihat kecantikan Nabi Yusuf, mereka tidak sedar mereka sedang mengiriskan jari-jari mereka. Dan 50 kecantikan itu Allah tauzi'kan, Allah berbahagikan kepada umat seluruh. Kita mendapat tipisan kecantikan dari 50%. Tetapi para ulama sepakat mengatakan kecantikan Rasulullah SAW adalah menyamai kecantikan keseluruhan 100% kecantikan. Tetapi kecantikan Nabi ada beza dengan kecantikan Nabi Yusuf, berbeza dengan kecantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecantikan Nabi Yusuf membawa orang tergoda. Orang tengok tergoda sampai tak kabur gigi jari. Tetapi kecantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia bukan membawa orang tergoda, tidak.
Tetapi kecantikan Nabi SAW membawa kepada perasaan hemah, perasaan agung. Hingga sahabat apabila berada di hadapan Nabi, mereka tidak akan melihat muka Nabi. Itu ada. Kalau kita ada guru, guru-guru kita, kalau kita duduk depan guru, kita boleh ngadap muka guru. Orang kata kita tengok muka tu beradab. Tidak. Kan? Tengok muka tu tak beradab. Ya. Orang sahabat tu ditutup di depan guru, terutama guru-guru syekh ataupun murabi-murabi dia akan tutup. Kan mereka duduk di hadapan Nabi hingga burung boleh bertinggi di atas. Kenapa? Karena mereka tak nak melihat wajah Nabi yang begitu indah, mereka tak sanggup melihat. Kerana hemah itu keagungan wajah Nabi. Jabir radhiyallahu taala berkata, satu malam aku melihat wajah Nabi, aku melihat bulan purnama 15 bulan. Aku melihat bulan purnama, maka aku melihat ternyata wajah Nabi lebih bercahaya daripada bulan purnama lain. Maka wajah yang begitu agung ini adalah wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Pasti bila mana mereka yang melihat wajah Nabi akan terpukul dengan keindahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam disebut dalam kitab-kitab Barzanji. Cuma orang kita dibaca kitab Barzanji tak faham. Itu yang masalahnya. Kitab Barzanji itu orang faham, Masya Allah, cerita dia luar biasa. Dan cerita dia luar biasa. Pasal yang pertama, pasal yang kedua itu cerita tentang asal Nabi itu daripada cahaya. Kitab Barzanji yang dibaca oleh orang Melayu kita, pengertiannya sejarahnya begitu hebat. Maka dalam kitab-kitab sejarah mengatakan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana, saya menyebutkan sedikit kisah tentang Nabi. Mungkin kita biasa dengar, tapi kita dengar lagi. Tujuan kita nak merasakan kehebatan Nabi, perlu rasa. Keagungan Nabi perlu rasa. Kerana itu yang ditutup oleh Allah. Kalau tidak, kamu tidak akan mencapai kebesaran Allah, keagungan Allah. Allah ni zat Tuhan yang lain. Tidak boleh diperincikan, tidak boleh dikatakan Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tuhan itu tidak boleh dilihat dengan mata, tidak boleh dikhayal dengan akal, tak boleh dipikir dengan logik akal. Itu Tuhan. Lepas tak boleh nak disamakan Tuhan dengan makhluk. Apa saja yang boleh ditashbihkan dengan Tuhan itu bukan Tuhan, itu khayalan kamu. Maka bagaimana kamu nak mengerti tentang kelebihan keagungan Tuhan ini? Maka Allah perdatangkan susuk tubuh Nabi Muhammad SAW yang memiliki segala kelebihan, yang memiliki segala keindahan, yang memiliki segala kebesaran. Maka kamu pandanglah ini, Nabiku ini, kekasihku ini. Kamu hormatilah dia, kamu agungkan dia. Maka di sana kamu akan merasai keagungan diriku. Maka lantaran itu dijadikan Nabi begitu hebat. Ketika mana Sayyidatina Aminah mengandungkan Nabi, beliau mengatakan, saya tidak merasakan, saya mengandung. Dia tidak kelihatan perutnya seperti orang mengandung. Hingga dia tahu ini mengandung, dan diberitahu, kamu sedang mengandung satu orang makhluk, satu orang manusia hebat. Nah, kita kitab sejarah para ulama banyak menukilkan kisah ini. Ketika Nabi SAW dilahirkan, ketika itu keluarlah satu cahaya yang begitu menerang. Hingga cahaya tersebut hingga terdampak sampai ke mana? Kerajaan Syam. Cahaya begitu cerah.
bila mana cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, api yang disembah oleh orang-orang Majusi selama 1000 tahun padam serta merta. Beberapa tiang di istana Kisra jatuh gugur ketika mana hari waktu kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Nabi dalam kitab Maulid menyebut Nabi ini lahirkan dalam sudah berkhatam, dan Nabi dilahirkan dalam keadaan bercelak matanya, dan Nabi dilahirkan dalam keadaan bersujud. Dia bersujud, dia berkatakan dia berdongak kepalanya ke langit. Maka itulah dia junjungan besar Nabi Muhammad SAW, manusia yang dinanti-nantikan oleh makhluk langit dan bumi, manusia yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi, manusia-manusia yang dinantikan oleh pendeta-pendeta. Kerana mereka membaca dalam buku-buku kitab mereka akan lahir manusia akhir zaman, manusia Nabi terakhir. Maka mereka menanti-nantikan manusia hebat ini. Itulah dia baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kehebatan yang tidak ada tolak tanding. Maka lantaran itu perbanyakkan membaca, kenal sosok tubuh Nabi, supaya ada rasa cinta. Bagaimana muka Nabi, bagaimana kulit Nabi, bagaimana gigi Nabi, bagaimana hidung Nabi yang mancung tidak mancung sangat, bagaimana Nabi badan Nabi yang tegap sasa, bagaimana kening Nabi bebal sambung sedikit, bagaimana pipi Nabi itu darah, bagaimana Nabi Nabi berjalan. Nabi berjalan seperti mana satu orang yang turun daripada langit. Bagaimana Nabi bercakap? Nabi kalau bercakap dia akan ulang 3 kali. Kalau orang tak faham, dia akan ulang 3 kali. Nabi satu orang yang begitu rahman, begitu rahim, begitu lemah lembut. Satu orang yang memiliki sifat-sifat yang agung. Maka satu orang yang memiliki, kalau saya sebut satu bahasa, kadang-kadang orang confused. Satu orang yang memiliki sifat ketuhanan. Ciri-ciri sifat Allah itu ada pada Nabi. Apa sifat Allah? Sifat Allah yang Ghafur, Maha Pengampun. Nabi lah orang yang terkenal dengan sifat pengampun. Sejahat mana manusia buat melakukan kejahatan kepada Nabi, Nabi tidak pernah mendendam terhadap manusia. Begitu juga Allah. Kita ni buat maksiat berlama dengan Allah. Kufar-kufar, musuh-musuh Islam buat maksiat dengan agama Allah macam-macam. Tetapi Allah masih lagi membuka pintu kemaafan. Allah masih lagi membuka pintu taubat kepada mereka. Kan? Kadang-kadang orang tanya kenapa tu umat Islam yang Rohingya tidak dibantu oleh Allah. Di mana Tuhan kamu? Adakah Tuhan kamu meninggalkan pengaruhnya begitu saja? Kan? Allah sentiasa memberi peluang. Wahsy, satu orang yang membunuh bapa saudara Nabi, Hinder, satu orang yang terjebak dalam pembunuhan bapa saudara Nabi, tetapi akhirnya kedua-dua menjadi sahabat Nabi dan diridai oleh Allah, dan Allah mencintai mereka walaupun dulu mereka pernah menyakitkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah sentiasa membuka pintu taubat. Itulah sifat Ghafur Allah. Maka sifat ini ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda berjalan pergi berdakwah, tiba-tiba datang, tiba-tiba kita dengar kalau besar orang Yahudi akan balik sampah ke atas baginda. Hingga pakaian baginda kotor, dan baginda tidak pernah hentak. Baginda terus berjalan, dan baginda tak cari jalan lain
jalan yang sama, lalu lagi, besok lalu lagi, kita buang sampah lagi, besok lalu lagi. Kita kalau benda sekali je. Apa? Besok orang nampak kasihan. Tak kena yang boleh sampah. Tak? Betul. Tak. Detik anak, detik sikit lagi kita. Ngamuk kan? Cikgu denda sikit, cikgu tengah panas, ngamuk dah masa soal. Tapi Nabi tidak. Berterusan, berapa lama tak tahu, berterusan. Sehingga sampai satu ketika Nabi berjalan yang sama, tiada lagi sampah. Dan bertanya kepada jiran-jiran, di manakah si fulan yang selalu setiap pagi aku menerima hadiah dari Nabi? Oh, kata si fulan sudah sakit, dia terlantar di rumahnya. Maka Nabi pulang ke rumah, masak bubur dan membawa bubur yang hangat ke rumah orang Yahudi tadi dan menjualkan makanan kepada orang Yahudi tersebut. Rasulullah tidak pernah berdendam sedikit pun kepada orang Yahudi tersebut. Rasulullah tidak pernah mengajak sahabat-sahabat untuk memusuhi mereka yang pernah memusuhi Nabi sampai dikeluli ke neraka. Tidak pernah. Inilah akhlak Allah. Jika Allah Ta'ala berfirman, Nabi SAW bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak Allah. Jadi bagaimana kita nak melihat akhlak Allah yang sebenar? Lihatlah akhlak itu pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kamu faham berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah, maka dia pun takabur. Bukan sifat Allah dia pun bertakabur dah. Apa takabur? Saya dengar hadis, berakhlaklah kamu bersifat atau dengan sifat Allah. Allah kan takabur, saya pun takabur. Bukan begitu. Penilaiannya lihat Nabi. Kamu berakhlak dengan akhlak Allah, maknanya berakhlaklah kamu dengan akhlak kekasihku ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah panduan. Kalau kamu mengikuti dia, kamu akan capai kasih dari dia. Tahu? Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pada diri Nabi ini penuh dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Sifat Maha Pengampun. Jika Allah gelarkan Nabi Raufur Rahim. Sifat-sifat Allah. Kita pun ada sifat Allah juga. Kan? Manusia ni hebat-hebatnya, Allah mengizinkan bagi manusia ini mempunyai sifat-sifat Allah. Tetapi sifat-sifat kita tak akan sama dengan sifat Allah. Cuma sifat yang ada pada diri kita hanya nak mengenal bagaimana bentuk sifat. Istilah sufi dipanggil tashbih. Ulama mengatakan pada diri kita ni Allah menyamakan. Contohnya kadang-kadang orang beritahu yang kata macam mana Allah dengar, saya pun dengar. Allah melihat, saya pun melihat. Kan? Ada confuse kan? Tak ada confuse kan? Bagi tauhid ni, Allah basar melihat, saya pun melihat juga. Saya Allah kan? Allah ada ilmu, saya pun ada ilmu. Jadi macam mana nak biasa? Kadang-kadang orang keliru ngaji tak faham. Allah membuat sifat-sifat itu pada kita agar kita mengenal sahaja. Oh, begini makna rupanya mendengar begini. Tetapi pendengaran kita tak sama langsung dengan pendengaran Allah. Kita mendengar menggunakan alat telinga. Tak cukup dengan telinga, mesti dengan tergendam, kena bagus. Orang ada telinga kena tak baru pakai alat, maka susah ada telinga, tak boleh mendengar. Allah mendengar juga, tapi dia mendengar tidak seperti kamu. Kamu mendengar suara, Allah mendengar tak semestinya suara. Allah mendengar, tapi Allah mendengar tidak menggunakan telinga. Allah mendengar tidak menggunakan kegendam. Tapi yang penting Allah mendengar.
segala yang tersembunyi kita dapat faham, segala yang tersulit kita dapat faham. Itu adalah mendengar. Jadi pendengaran kita dengan pendengaran Allah, pendengaran yang tidak sama sama Allah. Cuma Allah bagi kita dengar agar kita memahami. Oh begini, oh begini, melihat, oh begini ilmu. Tapi hakikatnya ilmu kita dengan ilmu Allah tidak sama sekali. Maka begitu juga Nabi SAW, segala sifat yang ada pada Nabi tidak sama sedikit pun sifat pada kita. Jangan sekali-kali keluar dari mulut kita Rasulullah ini manusia biasa. Jangan sekali-kali. Rasulullah ini keagungannya, kehebatannya sejak lahir. Sejak waktu dia kecil, Allah sudah awal tadi duduk di atas kepala Nabi itu sebelum jadi Nabi. Dihormati sebelum jadi Nabi. Dia muliakan menjadi Nabi. Itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahnya dan bonda, saya nak cakap banyak, 10 minit lagi, 5 minit insyaAllah. Saya hentikan. Yang pertama ingin saya sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kunci rukun iman. Kunci kepada rukun iman. Maknanya kunci pengenalan kita kepada Allah. Kita sambung maulid ni bukan semata-mata nak cinta Nabi tapi sudah, tidak. Kita sambung maulid, kita nak dapat cinta Nabi yang benar, cinta Nabi yang kuat. Bila mana kita mendapat cinta Nabi kerana orang yang berselawat ke atas Nabi, Allah Ta'ala akan kurniakan baginya cahaya. Maka dengan cahaya ini kita akan gunakan untuk kita beribadah kepada Allah. Hari ini ramai kita beribadah, tetapi ibadat kita tidak membawa kepada perubahan perasaan. Ramai orang solat, tetapi solat tidak membawa kepada perubahan akhlak. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang benar itu adalah solat yang mencegah daripada fahsya dan munkar. Maknanya selama ini kita semua bersolat, kita mengerjakan solat dengan baik, kita buat solat sehabis-habis sempurna, tetapi solat kita tidak dapat mengubah akhlak batin itu. Solat tidak dapat mengubahkan sifat buruk mazmumah. Solat kita tidak dapat mengubahkan akhlak kita hingga kita menjadi akhlak-akhlak yang dari Tuhan. Sebab apa? Sebab kita solat hanya melakukan solat. Solat kita penuh dengan kelalaian. Maka solat yang penuh dengan kelalaian ini tidak akan mengubahkan seseorang itu menjadi akhlak yang baik. Jadi bagaimana untuk hilangkan kelalaian dalam hati? Kena banyak ingat Nabi dan banyak ingat Allah. Orang yang banyak ingat Nabi, banyak ingat Allah, maka orang ini insya-Allah di dalam solat pun begitu. Bila kita takbir Allah dan kita banyakkan ingat Nabi dan banyakkan ingat Allah di dalam solat, maka di situ akan menghasilkan perasaan khusyuk. Kerana tujuan solat adalah untuk ingat pada Allah. Kalau kita solat tetapi akal kita, hati kita lalai dengan Allah, maka itu tidak dinamakan solat. Itu hanya perbuatan solat. Kerana bila mana kita solat, hati kita mesti ada connection dengan Allah. Dan kalau kita nak sendiri connection dengan Allah, kita tak mampu. Maka di situ kita berconnection, berhubungan dengan Allah menggunakan cahaya Nabi yang ada dalam batin. Orang yang cahaya dengan Allah, maka kurang connection dia dengan Allah. Orang yang cahaya Nabi itu kuat di dalam batinnya, maka cahaya itu akan membawa
salawat bukan perkara biasa. Nabi bukan perkara biasa. Dia akan mengubah ibadah. Kerana tanda satu orang itu benar ketauhidannya dengan Allah, maka akhlaknya berubah menjadi akhlak Nabi Muhammad. Mesti. Tanda orang itu dicintai oleh Allah, akhlaknya berubah jadi akhlak Nabi Muhammad. Maknanya kalau kita solat, tapi mulut kita tak pernah berhenti daripada mengumpat orang, mengata orang, satu orang, mana solat kita itu? Kalau kita cakap bahasa tak pakai, Allah tak gila. Satu orang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa saya ikut curi? Kalau Rasulullah tanya dia solat kan? Kalau dia solat, apa lambat laun solat tadi akan merubahkan sifat ini. Jadi Imam Ghazali meletakkan syarat rukun solat. Kita mengaji 17 yang rukun, Imam Ghazali tambah lagi 18. Apa dia 18 tu? Khusyuk. Siapa solat tak khusyuk, tak. Kalau lah Imam Syafi'i buat tu, lawaknya kita sembahyang, kita boleh sembahyang, tak khusyuk saja, batal, sembahyang lagi, batal, sembahyang lagi. Dengan sembahyang teringat ke bini, batal. Teringat ke bisnes, batal. Sebab maksud solat untuk ingat Allah, maksud solat untuk berhubung diri dengan Allah. Tetapi kamu solat, kamu lalai, maka solat tadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima. Maka lantaran itu para ayah dan bunda dikasihi oleh Allah, sama-sama kita perbanyakkan salawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdalamkan rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana hari ini tuan-tuan dan bunda dikasihi oleh Allah, dunia luar, musuh-musuh Islam hari ini luar, usaha mereka, apa usaha mereka? Musuh-musuh Islam ini, usaha mereka adalah nak memisahkan kita dengan Allah dan dengan Rasulullah. Semua aspek dalam agama sendiri, aspek pendidikan, aspek ekonomi. Hari ini mereka nak pisah-pisah Allah dengan Rasulullah, hingga masyarakat kita memahami bercerita tentang Allah, bercerita tentang Rasulullah hanya dalam bab agama, mata pelajaran agama. Kalau bukan mata pelajaran agama, Allah jangan sebut. Ada sahabat kita dia mengajar sains. Maka dikaitkan ilmu sains itu dengan Allah, penciptaan alam dan sebagainya. Murid kata, cikgu nak mengajar agama ke cikgu nak mengajar sains? Akhirnya repot ke Musa bagi, kamu mengajar agama ke mengajar sains? Maka pelajaran hari ini di sekolah-sekolah, minta maaf cakap, mereka memisahkan Allah dan Rasulullah, hingga menagi agama disebut Allah Rasulullah di pak agama je. Kalau bukan agama, jangan sebut nama Allah, jangan sebut nama Tuhan, jangan sebut nama Rasulullah. Itu menyebabkan apa yang berlaku, anak-anak kita terputus hati dengan Allah, dengan Rasulullah. Lahirlah anak-anak yang rosak akhlak, perasaan. Lahir anak-anak yang rosak akidah, lahir anak-anak yang tidak suka kepada syariat, lahir anak-anak yang tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasulullah, lahir anak-anak yang melakukan agama sebagai disiplin, paksaan, bukan kerana cinta, kerana dia tidak mengenal siapa Allah, tidak mengenal siapa Rasulullah. Kita kena faham agenda musuh nak menyesatkan kita. Mudah saja. Cuba tuan-tuan tengok sendiri.
kita ni dengan Allah dan Rasulnya. Bila orang-orang majlis maulid datanglah sebagai ini diprovokasikan, katakan begini beda gini, menyebabkan masyarakat takut nak buat maulid. Jadi dah maulid tak buat, Islam tak buat. Jadi bila dah ingat Nabi, kan akhirnya cerita Nabi itu boleh dilupa. Indonesia alhamdulillah Islam Mi'raj kan, Hijrah, itu semua tu nak ingat Nabi, cerita Nabi. Cerita Nabi tak boleh disahkan, mesti. Tetapi tidak cukup dah Allah hadir di masjid. Perlu dibawa ke dalam rumah, perlu dibawa ke dalam sekolah, perlu dibawa di mana saja. Jangan pisahkan Allah dengan Rasulullah. Kalau kita mula pisahkan Allah dengan Rasulullah, di situ bermula datangnya bencana. Kepada Allah Ta'ala berfirman akhir, qala wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memalih daripada mengingat kepadaku, mula lupa kepadaku, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan aku akan bangunkan mereka dalam keadaan mata tutup. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka bertanya, ya Allah, mengapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan mata buta sedangkan kami dulu jelek, dapat melihat? Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah membawa kepada kamu ayat-ayat tanda-tanda tentang diriku, tentang kebesaranku, tetapi kamu lupa. Semua aspek mesti kena kaitkan dengan Allah. Mengaji bahasa Malaysia ke, mengaji matematika, mengaji sains ke, mengaji apa pun, jangan putuskan hubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Dan bila diputuskan, manusia lupa pada Allah. Nasi wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu kamu lupa kepada aku, maka sekarang masanya aku pun lupa kepada kamu. Aku buat hemat dengan kamu. Itu ayat yang boleh dikasih oleh Allah. Sama-sama kita, musuh Islam, tidak pernah lelah, tidak pernah letih berusaha untuk menyesatkan kita. Mereka tak bawa, mereka tak akan ajak kita masuk agama Kristian, tidak. Mereka tak ajak kita masuk agama Yahudi, tidak. Tetapi mereka merendahkan kita daripada Allah, mereka merendahkan kita daripada Rasulullah. Cukup. Kalau mula tanpa Allah ini, manusia-manusia dah mula renggang dengan Allah, mula renggang dengan Rasulullah, di situ tanda kejayaan. Tapi apabila kita semua bersepakat kuatkan ikatan kembali hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulullah SAW, maka di situ bermula kekuatan umat Islam pada hari ini. Umat Islam bukan kekuatannya pada senjata, pada tubuh badan, tetapi kekuatannya adalah bergantung sejauh mana ikatannya kepada Allah dan kepada Rasul. Orang yang kuat ikatannya dengan Allah dan Rasul, pergi ke mana tidak ada masalah. Sentiasa Allah akan bersama dengan. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memurniakan kepada kita di malam yang mulia ini, dan kecintaan yang benar kepada Allah, kecintaan yang benar kepada Rasul. Maka kita tidak akan memperoleh cinta melainkan kita dengan duduk dengan orang yang sudah ada cinta. Maka orang sini carilah siapa-siapa yang dalam dirinya sudah ada cinta ini. Kita tak boleh nak meraih cinta itu sendiri, tak boleh. Kita tidak ada pengalaman bercinta. Maka carilah mereka-mereka yang sudah hatinya hidup cinta dengan Allah, sudah hidup cinta dengan Rasulullah, maka duduknya kita bersama dengan mereka akan melimpahkan perasaan cinta. Jadi mudah-mudahan kecintaan kepada Allah akan dilimpahkan kepada diri kita, sekembali kita, agar hidup kita lebih tersusun, agar hidup kita tidak terlari, agar hidup kita tidak tersasar dalam dasar yang benar.
Jadi itu saja dapat saya sampaikan atas para pendengar tadi. Benar ya. Jadi saya datang juga pulang dari UGM. Kami melakukan dari Madrasah Syekhul Rafi Ustaz Yasin pulang. Jadi kami punya merasa sepapuknya. Jadi bagi saya itu pengajian yang dibuka merasa bukan menjadi orang alim dan menjadi orang hafiz dan menjadi orang hafal itu normal, tapi yang ingin dicari yang diusulkan adalah untuk mendidik anak-anak ini supaya mereka kembali ada ikatan kepada Allah, ikatan kepada Rasul. Ini yang diusul. Dan subjek apapun dipelajari mesti jangan putuskan dua pekan. Itu antara target kami di sana. Jadi itulah itu yang sudah menjadi beberapa tahun di doa kita masih mudah-mudahan setelah usaha kami dan saya sendiri meskipun banyak belajar para belajar di Indonesia ada Thailand ada Yaman ada itulah untuk itu guru-guru insyaallah mudah-mudahan yang diberikan ini Allah berkati yang berguru juga yang berada di sana di luar sana mudah-mudahan yang mereka ini dapat berkata kepada diri kita menjadikan amal sadar insyaallah ta'ala. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fatihah. Ya يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي بلغنا نزوره يا ربي تمجانا بنوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي